peminat setia asam pedas. Tak kira lah asam pedas daripada Melaka ke, daripada Johor ke. Kalau macam asam pedas daripada Melaka, kuah dia lebih cair sedikit, menggunakan daun limau purut. Kalau asam pedas daripada Johor, kuah dia lebih pekat dan dia menggunakan daun kesum. Pendapat saya lebih gemar kepada asam pedas yang ikannya digoreng dahulu. Sebab itu adalah resepi tradisi keluarga saya. Rasa dia lazat, enak. Ikan dah sebati dengan rasa-rasa kunyit tu semua. Lebih sedap. Asam pedas yang paling popular lah dekat Malaysia, asam pedas Johor dan juga Melaka lah. Bagi saya, yang makan asam pedas Melaka dengan Johor ni, dua-dua saya dah pernah makan. Macam asam pedas Johor, dia ada kuah dia lebih pekat lah berbanding Melaka. Mana Melaka ni kuah dia lebih cair. Saya suka asam pedas yang jenis cair. Yang jenis ni memang orang kata apa, sebelah utara je ada. Dia gunakan bahan-bahan dia seperti bunga kantan, daun kesum. Belah sini kita panggil daun cenohom. Jadi letak ikan kat dalam tu sebab asam pedas Penang memang pakai ikan. Ikan tu jenis-jenis ikan terpulang lah. Ikan jenis macam mana kan. Kuah dia cair dalam bentuk dia macam singgang lebih kurang macam tu. Ini sebab dia kata apa, satu lagi bahan-bahan dia ni memang bahan-bahan kesihatan lah kan. Dah ada bawang, dah ada daun kesum ataupun cenohom ni. Terima kasih kepada anda yang masih terus menonton WHI hari ini dan pastinya untuk hari ini kita nak tahu apa resepi pelbagai masakan asam pedas hari ini. Okey, ada macam-macam yang kami sediakan untuk anda. Kita mulakan dulu hari ini dengan asam pedas claypot. Bersama saya hari ini ialah Zul Hilmi Muhsin, pemilik asam pedas claypot Balakong. Terima kasih kerana bersama kita ya. Ya betul. Terima kasih. Hilmi kan panggil. Ya. Okey. Apa bezanya asam pedas claypot ni berbanding dengan asam pedas lain? So contohnya kalau macam kita masak dalam claypot ni, so dia punya bau tu still maintain. So dia punya panas pun still maintain. So bila customer makan sampai berpeluh-peluh. Sampai peluh-peluh. Okey, itu yang kita nak semasa rasa pedas tu. Okey, lagi satu Helmi. Ini asam pedas Melaka ke, Johor ke? Yang ni asam pedas ni, resepi ni kami daripada Melaka lah. Daripada Melaka. So kami popularkan asam pedas daripada Melaka. Okey, sambil masak tu kan. Kalau boleh kongsikan dengan penonton jugalah apa sebenarnya keistimewaan asam pedas Melaka ni dan beza dengan asam pedas Melaka, contohnya dia lebih pedas, pekat dan bahannya contohnya macam rempah biji ni kita guna. So dia kalau macam muar punya style dia lebih cair. Oh, muar cair sikit Betul. Okey. Tadi Helmi dah pun tumis bawang putih, bawang besar. Sekarang ni nak masukkan paste pula ya? Kita masuk dia punya paste. Okay. Kalau paste ni nak buat sendiri macam mana? Kalau buat sendiri, kita akan blend dia punya, ni bahan-bahan dia. Okay. So kita ada cili kering, kita ada bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas, sedikit sambal belacan. Dan kita blend dia semua dan kita tumis. So last kali bila dia dah garing memang tunggu agak lama sikit sebab kita nak garingkan cili tu. Nak dapatkan yang ni lah lama betul. sikit. Okey. Kemudian ini kita masak untuk berapa orang ya? Untuk ini kita estimate untuk 2 orang sebab ada 2. Okey. Baik, dan hari ni yang kita nak buat sekarang ni asam pedas claypot ikan jenaha. Ya betul. Okey. Dan claypot ni kan kalau masak dengan periuk lain, kalau masak periuk lain sebab kalau periuk lain dia lebih nipis. So bila nipis dia cepat hangus ataupun cepat garing. So dia tak so macam cili ni kita nak maintain dia tak berapa pedas. So kita kena goreng dan garing biar dia garing. Sebab kan Helmi, biasanya kalau kita makan masakan claypot ni kita makan dekat kedai tau. Dekat rumah kita tak tahu praktikal ke tak kita nak masak dalam claypot ni. Pendapat Helmi? Okey saja. Kalau macam saya prefer claypot. Dia lebih lagi panas and then kita bila benda kita makan benda panas dia lagi lah. So dengan berpeluh je. Nikmat orang kata. Okey teruskan. Okey, dan dalam pemilihan ikan pula hari ini kita guna ikan jenaha kan. Adakah ini ikan yang paling sesuai kalau kita nak dengan asam pedas? Untuk customer kami dekat asam pedas claypot Balakong, memang ini adalah favourite utama diorang. So apa-apa diorang akan request ikan jenaha, especially kepala.
yelah, dia orang akan kepala request kepala. puas makan kan? Puas makan. So dia akan request kepala, so kita orang akan prepare ikan jenahat. So ikan jenahat mostly memang ramai customer nak lah dekat asam pedas Kelepok Balakong. Okey. Dan lepas dah ditumis, dah diletakkan paste, kemudian kita letak air. Ya, betul. Biar mendidih dulu sikit Ya, ke? betul. Okey. Lepas tu barulah kita letak Kita letak ikan. yang ni rempah-rempah ni dah Rempah-rempah ni kita sudah blend together. dah blend sekali blend tadi? together and then kita jadikan dia paste. Okey. Lepas tu Kita masukkan baru ikan. masuk. Okey. Itulah kadang-kadang bila nak masukkan ikan awal-awal kita takut dia hancur. Takut dia hancur. Kalau So, ada tip ke kalau nak tu usahakan? biarkan dia mendidih dulu. Kita masukkan dia and then kita slowkan api. So jangan kacau terlampau kuat lah. Itu saja. Okey. Yang pasti sayur-sayur ni last kali lah Itu ya. last sekali. Itu garnishing dia. Last sekali. Okey, ni lagi satu ni ada kerisik ni. Ini kira macam nak tambahkan lagi sedap dan lemaknya. So kita orang letakkan kerisik. Itu last kita akan letak kerisik. So dia nampak lagi lemak. Dia nampak lagi sedap. So boleh try. Yelah kalau ni letak kerisik memang kan, ni ada manis kira kan? rahsia dia lah. Oh ya? Dah macam rahsia lah ni. Tak apa, kita share. Ilmu kan? Okey Helmi, selain daripada asam pedas Claypot ikan jenahat, di kedai ada menu apa lagi? Menu asam Selain pedas asam pedas, asam pedas ada variety, ada 5-6 variety. Antaranya? So ada telur ikan, ada ikan sembilang, dia macam ikan keli tapi ikan laut. Ikan jenahat, ikan kembung dan asam pedas tetel iaitu daging. Tetel. Dia ada daging dengan lemak-lemak sikit. So menu-menu lain ada juga ayam penyet, nasi ayam, bihun sup, kuih tiaw sup, ada juga ala carte. Ada macam-macam ya. So kita nak tarik customer, kita kena pelbagai kita punya makanan. Okey, dan kalau anda nak ikuti Instagramnya Asam Pedas Claypot Balakong. Ya, betul. Okey, kalau nak belajar masak-masak pula Instagram Helmi apa? Zul Extra. Zul Extra. Ya, betul. Okey, baik. Terima kasih Helmi. Kita boleh buat review untuk asam pedas lah. Okey. Sambil-sambil kita nak tunggu Helmi habis masak, nanti kita akan kongsikan hasilnya. Jom kita saksikan laporan yang disediakan ini. Tahukah anda, lauk asam pedas sebenarnya merupakan sejenis makanan masakan orang Minangkabau yang berasal dari Pulau Sumatera. Di Malaysia, asam pedas merupakan antara juadah yang amat terkenal dan sinonim dengan negeri Melaka dan Johor. Malahan ada juga yang mengubah suai resepi asam pedas tersebut mengikut cita rasa mereka sendiri. Kelainan dari segi rasa dan cara masakan sedikit sebanyak mampu menarik minat penggemar asam pedas untuk terus menikmatinya. Kebiasaannya roti canai akan dimakan bersama dengan kuah kari mahupun sambal bilis. Namun di Melaka, roti canai lebih popular dimakan bersama dengan lauk asam pedas ikan. Bagi penduduk di Melaka, mereka lebih menggemari untuk memakan roti canai bersama asam pedas kerana rasanya yang lebih enak dan pedas berbanding kari. Selain itu, ada juga yang membuat olahan lauk asam pedas dengan menggunakan bahan utama yang berlainan daripada ikan. Antara menu yang diolah dengan menggunakan rasa asam pedas adalah seperti shell out, oden, tahu asam pedas, kerang asam pedas dan sotong asam pedas. Bukan saja makanan laut sering dijadikan sebagai bahan utama, malah ada juga yang memperbaharuinya dengan memasak pasta asam pedas. Rasanya yang berlainan dan unik membuatkan ramai penggemar makanan barat turut menyukainya. Ternyata dengan hanya satu resepi dapat dipelbagaikan cara penyediaannya mengikut kreativiti olahan tersendiri bagi menarik lagi minat orang ramai. Wow, macam-macam resepi yang dimasak menggunakan asam pedas. Pasta pun ada. Asam pedas menggunakan telur ikan pun ada. Dan ini dia. Kami nak kongsikan bersama dengan anda asam pedas telur ikan. Kita bersama dengan Puan Roslin Abu Hassan, pemilik kantin asam pedas. Selamat dengar hari Puan Roslin. Hai. Puan Roslin mungkin kena unmute. Saya tak dengar Puan Roslin. Boleh Puan Roslin dengar saya? Boleh unmute? Okey, saya tak dengar. Puan Roslin perlu unmute mic dahulu. Tekan unmute tu. Boleh. Saya masih tak dengar Puan Roslin. Okey, penonton dah tak sabar ni Puan Roslin. Nak tahu macam mana nak masak asam pedas telur ikan. Puan Roslin, boleh? Dah unmute? Maaf. Okey, baik-baik. Dah boleh dengar dah. Okey, baik Puan Roslin. Minta maaf. Tidak mengapa. Baik, kita terus berkongsi.
Terima kasih Gita, terima kasih Hawa. Okey, baik Puan Rosli, mungkin boleh terus kongsikanlah asam pedas telur ikan. Puan Rosli nak kongsikan resepi yang menggunakan telur ikan mana satu? Puan Rosli? Oh, kita ada telur ikan mayong, Aha. telur ikan tenggiri, telur ikan parang. Okey, di kantin kita arang. Okey, nampaknya mungkin kita menghadapi kesukaran untuk mendengar Puan Roslin. Ini masalah teknikal. Tapi tak ada mengapa, Puan Roslin boleh teruskan. Hari ini nak kongsikan asam pedas telur apa? Telur ikan parang ataupun ikan tenggiri? Hari ni kalau video yang Kak Lin hantar tu adalah pedas telur ikan tenggiri. Tenggiri. Okey, baik Puan Roslin. Mungkin boleh kongsikanlah kan. Ramai juga saya mungkin nak tahu macam mana nak masak ni sebab kadang-kadang telur ikan pun ada bau hanyir kan? Ya, betul tu. So Kak Lin lebih pada rebus dahulu bersama serai dan halia. Untuk hilangkan hanyir dia. Dan lagi satu alasan dia kerana bila kita masuk dalam kuah, dia tak akan memekatkan kuah asam pedas tu dan kuah tu tak akan bertukar warna. Still cantik. Dengar ke? Ya, dengar. Teruskan. Alhamdulillah. Okey. So kalau lihat di video tu, sekarang Kak menyediakan bahan-bahan untuk memasak telur ikan tenggiri. Kak Lia ada tambah satu herba di situ. Okey, apakah herba itu? Dia akan bagi aroma yang herba apa tu kalau boleh dikongsikan? herba. Itu memang herba nama dia, Dek. Oh, herba. Okey, baik. Ingatkan sejenis herba. Okey, baik. Kalau kita lihat kat visual sekarang ni paste dia dah siap, dah orang kata disediakan, digiling dalam blender tu kan. Lepas tu bila nak masak tu apa yang saya tahulah kita harus biarkan kuah tu mendidih dahulu sebelum masukkan telur. Ya, betul. Dan kuah tu akan jadi cantik, merah. Okey, baik. Tumis sampai yang paling penting cili sampai naik minyak. Kuah mendidih. Kita boleh lihat sekarang selepas ni Kak Lia akan masuk telur yang Kak Lin dah rebus tengah masak. Ya. Dan dia tak akan menukar warna kuah tu langsung. Okey, dan Puan Lin mungkin boleh kongsikan yang ini resepi asam pedas dari negeri manalah sebab ada macam-macam jenis kan? Kak Lin orang Melaka, suami orang Johor. Kalau kat dapur kita orang beraduh tau. Pasal asam pedas. Semua nak menang. Kak Lin tukar sikit asam pedas Johor dia, Kak Lin masukkan herba dalam tu. Okey, jadi yang ni apa? Asam pedas macam mana? Hybrid ke? Johor Style. Itu kegemaran suami Kak Lin ni. Okey, Johor juga yang menang ya. Okey, baik. Puan Lin boleh kongsikanlah laman IG ataupun Facebook ataupun di mana lokasi restoran kalau ada untuk mereka mencuba resepi asam pedas telur ikan tenggiri ni. Di kantin asam pedas, kita bukan hanya ada telur ikan tenggiri, tapi ikan parang, telur mayong. Lokasi di Residensi Bistaria, UK Bistari, atau boleh lawat alaman media kita, Instagram, Kantin Asam Pedas. Okey, baik. Dan Facebook, Kantin Asam Pedas. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Puan Lin. Terima kasih Sugita, terima kasih.